Hai semua, Assalamualaikum. Kita bersiaran semula dekat TikTok live. Okay, korang boleh klik link dekat profile bio kalau korang nak order sate kopeto. So kita dah buka dah gerai sate dan kita ada bakar panas-panas. So kalau korang nak order, boleh order. Lokasi kita dekat seksyen 25 Shah Alam, Taman Seri Muda. Seksyen 25 Shah Alam, Taman Seri Muda. Okay, so korang boleh tolong like, share, komenkan hashtag FYP. Tu dah sampai. Baru lepas solat asar. So korang insyaAllah malam ni nisfu Syakban, banyakkan berdoa. Setiap hari kita kena doa sebenarnya, tapi malam nisfu Syakban kita boleh tambah doa insyaAllah. Faiz Hilmi, terima kasih tolong komen hashtag FYP. So korang boleh tolong bantu tap, like. Okay, korang buat exercise jari korang, especially orang yang berpuasa pada hari ni. Korang tak larat nak buat exercise badan. Okay, tak larat nak berlari, korang boleh buat exercise jari. Okay, bantu like, share, komen FYP maju ilmu, masya-Allah. Okay, terima kasih korang. Terima kasih yang tolong like, tolong komen. Korang tolong like sampai iklan. Korang tolong like sampai jadi 5K. Saya ingat je sikit lagi nak terlanggar kereta. Okay, korang boleh tolong like sampai 5K, insya-Allah 5K likes. Road to 5K, 5K, road to 5K. So kita dah nak beraksi. Tadi kita dah bakar dah sate, tapi kita stop sekejap sebab nak solat. So kita sambung balik bakar sate kopeto. Terima kasih korang yang tolong like. Faiz Hilmi like the live, Nur like the live. Semoga Allah murahkan rezeki, mudahkan urusan, insya-Allah. Jap kita nak belanja sikit sate. So ni sate daging batang pinang. Biasa habis niaga pukul berapa sis? Biasanya maghrib. Biasa maghrib kita tutup lah. Biasa sebab habis selalu maghrib. Kalau hari Senin dengan Selasa bang, ada gash kan? Gash pertama hari Isnin, gash kedua hari Selasa. So dalam sebelum maghrib macam tu, macam semalam kan, sebelum azan kita dah tutup dah. Sebelum azan kita dah tutup dah. Tapi kita buka pukul 4 sampai maghrib. Tu untuk hari biasa. Kalau Jumaat kita cuti. Kat Jumaat ni buka tak. Kita memang setiap hari Jumaat kita cuti. Sebab kawasan yang kita berniaga ni kawasan pasar malam. So tempat yang kita berniaga ni tempat parking pasar malam. So setiap hari Jumaat dekat sini ada pasar malam. So kita orang tak join pasar malam, kita orang tak buka lah. So kalau korang nak order untuk bulan puasa, kita buka awal sikit. Pukul 3 macam tu kita dah buka. So kalau korang nak, korang boleh order siap-siap. Okay, contoh macam korang nak balik kerja ke, korang balik pukul berapa, nak datang singgah pukul berapa. So korang boleh bagi tahu, kita boleh estimate kan time tu untuk kita bakar pukul berapa. Contoh korang datang pukul 5, kita boleh siapkan sebelum pukul 5. So korang tak adalah menunggu terlalu lama. Lagi-lagi bulan puasa kan, kita penat, kita nak cepat-cepat balik rumah, nak tunggu azan maghrib. Okay, so untuk bulan puasa kita ada juga buka slot ataupun kempen untuk infak Ramadan. So korang boleh infakkan sate. Kita ada kempen hashtag sedekah sate. Okay, sedekah sate tu untuk semua orang yang siapa yang berkeinginan untuk sedekah tu. Berkeinginan nak sedekahkan sate, okay, pada orang yang berpuasa untuk berbuka sate. Ada. So korang boleh join kempen tu. Okay, sedekah sate ni, kempen ni kita tak ada minimum order. Macam tahun lepas kita buat, okay, korang just bayar harga sate yang korang order tu.
Tapi kita orang yang tolong hantarkan, sampaikan korang punya sedekah tu. Macam tahun lepas kan ada orang order untuk bagi runner. So 10 cucuk macam tu, 20 cucuk pun dah boleh join. Okay, 5 cucuk pun boleh. Tak ada minimum order, cuma maksimum 200 sehari. Untuk sedekah kita buat maksimum 200 cucuk sehari. Sebab apa? Kita nak bahagikan untuk orang yang datang nak beli. So untuk orang yang datang nak beli, kita bahagikan untuk sedekah maksimum sehari 200 cucuk. So korang boleh join kempen sedekah sate tu insya-Allah bulan puasa nanti. So dapat dapat apa? Pahala bagi makan pada orang yang berbuka puasa. So fadilat memang sangat besar. Kita bagi makan pada orang yang berbuka puasa. Untuk hari biasa kita tak tahu orang tu puasa ke tak. Tapi kalau bulan Ramadan ni insya-Allah orang tu puasa. Lagi-lagi lelaki tak ada cuti, tak ada ABC. Tak ada ABC. So insya-Allah confirm lah dia puasa kan. Kita boleh belanja. Kita bagi dekat terima kasih Umi Daddy. Terima kasih Umi Daddy. Semoga murah rezeki insya-Allah. Okey, kita boleh belanja orang yang berpuasa untuk berbuka. Okey. Allah akan bagi ganjaran yang sangat besar pada orang yang beri makan pada orang yang berbuka puasa. Lagi kita bagi pada tahfiz, madrasah orang-orang yang baik-baik, bagi pada masjid, surau. Kita yang tolong sampaikan untuk korang. Okey. For those yang jauh tak merasa nak makan sate Kopeto, jangan risau, korang boleh tolong beli. Okey, korang contoh korang kat Sabah Sarawak contoh, korang jauh kan. Tapi korang teringin sangat. So benda yang kita sangat teringin, benda yang kita sangat sayang, contoh kita nak sangat benda tu, kita bagi kat orang, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran yang besar pada kita. Insya-Allah. Umi Daddy, berapa RM sebatang untuk secucuk sate Kopeto yang jenis sate daging batang pinang? RM1.70. Untuk sate ayam RM1.50. So kita ada ayam, sekejap kita ambil. Ada ayam. Berapa sebatang? Macam tadilah, ayam 1.5, batang pinang 1.7. InsyaAllah Allah bagi sedap, la ilaha illallah. Ni okey. Beza dia, okey, korang boleh nampak color dia kan. Untuk ayam color dia kekuningan sikit. Untuk daging batang pinang dia color dia coklat. Dekat mana ni? Muhammad Akid Aidil Faik. Dekat seksyen 25 Shah Alam Taman Seri Muda. Okey, seksyen 25 Shah Alam Taman Seri Muda. Jemput. Baru masuk, sorry. It's okay. Just join je live. Kita orang pun baru je buat live ni, baru berapa minit. Tap screen like. Tolong bantu like. 5,000 like. Share, komen, FYP. Oh, saya kat Kajang jauh je. Boleh dekat. Kita boleh guna runner. Delivery, boleh buy runner. Sebab ramai je orang dari Kajang Bangi yang buy runner. Okey. Daripada Damansara, daripada KL, Ceras, Selayang, semua pakai runner. Boleh je pakai runner insya-Allah. Semalam pun kita tengah buat live. Ada orang daripada kat mana? Apa? Dekat mana yang semalam dia ambil? Mana? Sungai Long apa tu? Kajang. Dekat area Kajang juga rasanya. Dia order sate dekat TikTok. Okey, dia tengok live dekat TikTok, lepas tu dia terus order and then buy runner. Alhamdulillah sempat sampai kat rumah dia sebelum maghrib macam tu lah. Sebab dia order pun lambat sikit time tu. Dia nak makan untuk berbuka puasa. So korang boleh order, jangan risau, kita boleh arrangekan runner juga. Okey. Apa maksud sate batang pinang? Ni kita guna daging batang pinang. Okay, nama daging tu memang daging batang pinang. So kalau daging special lah, senang cerita. Special lah. Dia special dia lebih juicy daripada daging biasa dan dia lebih lembut, tak liat macam daging biasa. So kalau daging biasa kita perlukan pressure cooker. Okey, kita perlukan pressure yang kuat ataupun masak yang lama untuk bagi dia lembut. Tapi untuk daging batang pinang ni, dia memang special. Bahagian ni memang dia macam sate, dia macam daging, ada bahagian-bahagian kan. So macam bahagian harimau menangis. Batang pinang ni pun salah satu daripada bahagian daging juga. Okay, so insyaAllah bulan puasa nanti kita akan buka dekat area sini. Okay, buka dekat area sini. So korang boleh datang. Kita akan buka awal lah dalam pukul 3, lebih kurang lah 3:30 sampai sebelum maghrib insyaAllah. So kalau korang nak order, just pergi je dekat sini. Okay, klik link dekat
Rumah hijau. Korang klik je link dekat profile bio tu, ada link. Dia akan terus pergi ke rumah hijau insya-Allah. So insya-Allah. Dan kita orang tengah planning untuk buat sesi malam. Kita nak buat kisah sahabat insya-Allah. Hayatul Sahabat. Belajar-belajarlah. Setiap malam kita nak dengar kisah sahabat live insya-Allah dalam pukul 10. Lebih kurang lah kalau kita orang tak busy. Dalam pukul 10 kita akan buat live. Kita nak share berkaitan dengan kisah-kisah sahabat. So kalau korang yang free, boleh jemput datang insya-Allah secara live di TikTok Desi Hunter 94. Korang boleh datang support. Alright. InsyaAllah mana tu malam ni kot. Mungkin boleh start malam ni. Kita nak mula start dengan jilid ketiga. Korang boleh datang insyaAllah. Terima kasih korang yang tolong like, tolong share. Ayam Pinang juga ke? Ayam tak ada istilah batang pinang. Ayam tak ada. Dia cuma daging lembu, kambing, kerbau. Ada daging, ada batang pinang. Ayam tak ada. Okay, boleh search lah. Boleh Google. Okay, korang duduk kat belah mana? Duduk di mana tu? Lagi sikit je. Okay, dah separuh dah. 2.6. 2,600 cepat tolong like sampai jadi 5,000 like insya-Allah. Korang boleh tolong share dan korang boleh komen hashtag FYP, okey? Lepas-lepas asar ni, Allahu Akbar. Orang mau balik kerja. So korang boleh, mungkin ada di kalangan korang yang berpuasa, okey? Ni kantor yang tak puasa ni. Okey, siapa yang berpuasa untuk hari putih? Hari putih Syaban nisfu Syaban. So korang boleh order untuk korang berbuka. So korang boleh order, okey? Untuk makan masa berbuka sempat lagi. Sekarang baru pukul 5 suku. So sempat lagi untuk order. By runner pun boleh, tak ada masalah. So korang boleh order. Jauh mana tu Abu Mansur? Jauh mana tu? Boleh by runner insyaAllah. KL Selangor masih boleh by runner. Okey, luar daripada KL Selangor boleh datang insyaAllah. Kalau ada urusan area KL Selangor, bolehlah datang singgah. Okey, terima kasih. Tolong like the live, tolong share, tolong komen. Korang tolonglah komen hashtag FYP insyaAllah. Mana tahu ada di kalangan dekat apa tengok? Ya, tengok. Ada di kalangan kawan-kawan kita dekat TikTok yang tengah mencari sate yang sangat sedap, yang sangat juicy, yang besar-besar. Tengok saiz dia besar-besar daripada tangan. Duduk pulau-pulau. Oh, kat pulau. Kena berenang lah atas sini. InsyaAllah. Terima kasih Ahlia Zulhilmi. Tuliskan hashtag FYP. Boleh share Ahlia Zulhilmi. Share. Kan dah pernah rasa sate kopeto. Share dengan kawan-kawan kita yang tak pernah rasa lagi dekat TikTok ni. Okay, share dengan dia orang macam mana rasa sate kopeto. Okay. Apex Gaming share the live. Masya Allah. Terima kasih Apex Gaming. Apex Gaming pun dah 2 kali dah rasa sate kopeto. Ahlia Zuhimi pun dah 2-3 kali dah rasa sate kopeto. Share sikit. Boleh share dengan kawan macam mana rasanya. Dari segi saiz, dari segi rasa, dia punya kuah dia, perapan dia, macam saiz mana dia. Korang takkan rugi. InsyaAllah. Memang orang kata sangat puas hati. Lagi kabur abang buat macam tu. Ya. Kabur tak nampak untuk benda dunia tak ada masalah. Jangan kabur tentang akhirat kita. Tak tahu ke mana kita nak kabur jalan ke akhirat lah. Kabur dunia tak ada masalah. Kita tak nampak macam ni nak balik ke rumah. Kita keluar daripada rumah pergi Kuala Lumpur. Nak balik rumah insyaAllah kita tak tahu jalan. Dekat dunia ni masih boleh guna Waze. Tapi boleh. nanti kat akhirat nanti tak ada orang nak tolong tunjuk jalan. Kalau sesat tak ada masalah. Kat dunia ni sesat sampai ke US pun tak ada masalah. Tak ada kerisauan. Gagal pun tak kisah. Tapi kalau gagal dekat akhirat, gagal selama-lamanya. Gagal dunia ni tak apa, sekejap je. Tapi kalau gagal ke akhirat, gagal selama-lamanya. Itulah gagal yang sebenar. Hari ni kita bila buat satu benda tak berjaya, kita rasa itulah gagal. Kita rasa gagal, tak dapat jawab exam yang sempurna, tak dapat straight A, tak dapat kerja, itu dah dikira gagal. Tak, ni bukan gagal. Gagal yang sebenar bila kita tak dapat masuk syurga Allah. Kita hamba Allah,
tempat kita syurga, itulah kampung kita yang sebenar. Tapi kalau kita tak dapat masuk syurga, itulah kegagalan yang sebenar. Bidadari syurga, ya Allah sedapnya sate tu. InsyaAllah Allah bagi sedap, korang kena try, korang kena makan. Sebab makanan ni kalau kita dengar 1000 orang cakap sedap pun, kita tak akan dapat feel rasa tu selagi kita tak rasa. Cikgu Bidadari syurga boleh try. Cikgu Ashraf nak sate, meh. Klik link dekat profile bio, boleh order sate Koperto. Tapi saya gagal nak tahan telio ni. Kak jangan tunjuk sangat. Masya-Allah. Cikgu Ashraf nak buat channel kan, kita berniaga. Nak tunjuk tengah bakar tak boleh sebab berasap dan berapi. Dia TikTok ni sensitif sikit kalau ada asap-asap api-api ni. So kita tunjuk yang mana dah siap je. So siapa yang nak order boleh order. InsyaAllah masa bulan puasa lagi korang telio nanti. Masa bulan puasa pun kita akan buat live juga InsyaAllah. Kalau tengah tak pack, order tengah macam tengah relax nanti kita akan buat live lah. Masa bulan puasa cuma kita tak ada buat live tutorial makan lah. Kadang-kadang bulan yang bukan puasa ni kita ada juga buat tutorial makan. Bau dia dah naik dah. Bau dia sangat mengancam lah. Kau ada bau? Boleh bau? Sangat sedap. FYP, terima kasih Umi Daddy. Tolong tuliskan hashtag FYP. Semoga Allah murahkan rezeki, mudahkan urusan korang semua yang join live ni. Okay, tunaikan hajat-hajat korang. Mana yang berhajat untuk pergi umrah ke, macam kami pun insyaAllah lah, doakanlah untuk kami. Kami pun berhajat untuk pergi umrah. Semoga ada rezeki. Sebab pasal umrah memang nak share lah. Sebab memang dulu memang azam nak umrah. Dan memang target di hati yang pertama nak khuruj fisabilillah, India, Pakistan, Bangladesh. Lepas tu nak bawa isteri untuk khuruj bersama, iaitu negara jauh lah, Masurat. Alhamdulillah Allah pilih. Selepas tu baru azam nak tunaikan umrah. Jadi bila kita buat usaha agama ni, Allah akan bagi satu kefahaman yang lain. Jadi kalau kita seorang saja yang lelaki buat usaha agama, kalau wanita kita, isteri kita tak buat usaha agama, dia tak sampai. Kita panggil tak align, tak satu jalan, tak satu maksud. Jadi try lah usaha untuk Masurat. Alhamdulillah Allah pilih tahun lepas. Jadi bila dah keluar, InsyaAllah memang azam. Lepas dah settle Masurat, memang orang kata umrah lah. InsyaAllah korang doakan. Dan sebelum umrah, kita nak recharge dengan keluar lagi. InsyaAllah. Saya azam 4 bulan negara jauh. Lepas raya insyaAllah. Lepas raya. Tengoklah so negara kalau jiran korang dia. nak rasa sate Koperto, rasalah sekarang sebelum kita cuti 4 bulan nanti. Mungkin kemungkinan kita akan cuti 4 bulan lepas raya sebab kita keluar nanti khuruj. Kita orang bukannya jenis macam yalah sejak dari ni kan, kita tak adalah nak kejar sangat. Dari Mekah. Terima kasih dari Mekah. Terima kasih 5K. Jadi kita orang tak adalah rasa macam nak kejar apa ni, macam nak cakap nak terkejar-kejar lah dalam dunia bisnes. Kita orang cukup Allah bagi rezeki, kita boleh kongsi rezeki dengan orang lain. Alhamdulillah. Dia tak adalah sampai satu tahap, sampai bila kita tak capai kita rasa sedih. Faham tak? So sekarang ni kita orang cuba belajar lah. Berniaga ni sunnah, dan masa sama dalam berniaga kita tak lupa. Sebab dulu saya lah pernah dalam satu fasa bila kita tengah rasa di atas, jadi Allah uji. Bila kita sibuk dengan bisnes kita sampai kita tak boleh bagi masa untuk agama. So sekarang ni kita cuba, kadang-kadang solat pun terkejar-kejar kan. Ya, nak solat pun fikir bisnes lagi. So macam tu lah. Ni yang barunya korang boleh. Ini kalau boleh bau, Masya Allah. Boleh simpan. Ni panas-panas. Saya pergi simpan. Nak ikut keluar sekali, dah lama tak buat. Rindu Apex Gaming. Apex pernah keluar ke? Keluar berapa lama? Dah pernah keluar berapa lama? Dia keluar ni macam mana kita rasa seronok, hati tenang kan. Bila kita duduk dalam majlis fadilat amal, bila kita dengar tentang kelebihan-kelebihan amal, kelebihan sembahyang, duduk dalam masjid, satu orang berjalan kaki ke masjid dari rumah dia, apa ganjaran yang Allah bagi. Jadi hati rasa tenang. Sebenarnya setiap orang, bukanlah kata orang miskin ke orang kaya, tak. Semua manusia, bukannya orang Islam saja, semua manusia dalam dunia ni dia nakkan kebahagiaan. Dia nak rasa tenang, dia nak bahagia. Kita bukannya
nak kaya raya. Sebenarnya kita nak tenang. Bila kita tenang, kita akan rasa So abang buat berapa tu? 10. Oh, maknanya ayam ada 20, daging ada 15. Terima kasih Umi Dedi. Masya Allah. Nak kan Umi Daddy bagi aiskrim kita bagi. Kita nak Masya Allah, Masya betul Allah. dia makan daging batang pinang. Okay. Terima kasih Umi Daddy. Jadi Daddy. bila keluar ni dia rasa tenang lah. Kita tak adalah nak kejar sangat. Faham tak? Sejujurnya lah 2 minggu lepas kan baru keluar 3 hari. Jadi bila keluar tu hati tenang je. Masya Allah. Tidur kan, apa ni, itikaf. Lepas tu kita boleh bangun malam, kita boleh berdoa, berzikir, boleh baca Yasin setiap pagi, zikir 300 pagi. Lepas tu malam sebelum tidur kita boleh habiskan al-mulk sajadah, kita boleh buat amal, jumpa orang, cakap dakwah. Kita ada belajar fikir-fikir risau, dengar hadis. Walaupun tak lama tapi kita dengar apa semua, dia bezalah. Sebab tu memang ulama buat susunan tertib tu dah cantik. Kita kena bagi masa kita dalam sebulan tu 3 hari. Dulu 3 hari, sekarang dah 10 hari. Ke arah maximum time kita bagi masa untuk agama. So itulah. Dia sebenarnya sampai satu tahap kita orang bukannya nak kejar dunia dah. Cuma jangan salah faham. Bukanlah maksudnya dunia tak penting, tak. Maksudnya kita nak seimbang. Kita nak lebihkan akhirat. Tak adalah sampai tinggalkan dunia, Ya. sebab kita masih duduk atas dunia lagi. Masa hidup. So kita tak boleh nak tinggalkan dunia sebab Kadang kita ada masih orang hidup. ingat kita tinggal dunia. Tak. Kita, dunia ni dia macam ni, ulama bagi tahu macam mana satu pekerjaan kita kena bawa agama dalam tu. Kalau kita satu orang cikgu, kita kena bawa agama dalam pendidikan kita. Bukannya kita tinggalkan, tak. Bukan kita pisahkan, tak. Sebab tu agama ni syumul. Dia meliputi semua. Macam tu lah. So insya-Allah jadi macam tu lah. So azam lah. Kalau korang ada peluang untuk rasa nikmat keluar jalan SWT ni, keluarlah. Kena rasa bagaimana seronoknya keluar jalan SWT, betapa nikmatnya orang yang keluar jalan SWT kan. Hati tenang. Kadang kita rasa terfikir tau. Betul lah, kadang kita tengok orang miskin kan, tak ada apa-apa, tapi dia tenang je. Dia tak ada apa benda yang dia nak fikirkan. Dia risaukan. Kita hari ni risau dengan dunia kita. Kita risau dengan kita punya keperluan kita. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu apa? Macam mana ayat tu macam mana ayat tu? Innala raziktum kama turzaku at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Macam mana tawakalnya seekor burung yang mana dia keluar pagi dalam keadaan perut kosong dan dia pulang dalam keadaan perut penuh. Macam mana Allah SWT sempurnakan. Burung mana ada kerja macam kita, mana ada OT, mana Dia ada keluar cari punch makanan, card. kenyang petang kenyang. Dan dia pun tak ada simpan-simpan macam kita ada freezer apa semua. Sebab tu beza. Sekarang ni kita dah diajar. Kita dah diajar untuk macam mana buat satu benda yang belum pasti kita punya. Banyaklah. Saya duduk tahfiz 8 tahun tapi tak hafiz, tak khatam. Masya Allah. Apik gaming, Allah, ustaz punya. Malulah. Terbaik. Tu lah, kadang-kadang masa abang pergi yang Dubai hari tu abang, Pak Guide pun hafiz 30 juzat Al-Quran kan? Ya. Sebenarnya memang ramai je keliling kita ni, orang yang bagus, orang yang baik-baik. Dan kita pun tak tahu latar belakang dia macam mana, dia hafiz ke apa semua. Sebab tu kita kena treat people, layan semua orang sama rata, layan dengan baik, insyaAllah. Lagi abang? Sharing lagi. Saya tak pandai. Like sikit. Tap. Share live. Cukup 10,000. Kita kongsi satu lagi kisah. Yang hari tu tak habis lagi. Cerita balik. Terima kasih Umi Daddy bagi macam-macam roti canai, tenis, mini speaker, match, ice cream cone, football, roast, TikTok, nasi lemak. Masya Allah.
Banyaknya. Semoga Allah murahkan rezeki. Mudahkan urusan, murahkan rezeki. Okay, insyaAllah kita pun dah dekat masuk waktu bulan puasa Ramadan. So korang boleh share apa korang punya target, apa korang punya kira macam azam. Azam korang untuk bulan Ramadan tahun ni insyaAllah. Korang boleh share. Okay, abang punya azam apa bulan Ramadan? InsyaAllah. Apa dia? Azam-azam untuk bulan Ramadan tahun ni. Untuk tahun Better ni untuk daripada tahun lepas. azam lah nak itikaf di masjid dan nak bagi masa paling kurang 10 hari keluar jalan SWT. Kalau ikutkan yang terbaik memang keluar bulan Ramadan ni yang terbaik. InsyaAllah korang Kau abang, doakan. saya teringin nak keluar surat time bulan Ramadan. InsyaAllah. Biasa keluar dari biasa je nak teringin nak bulan puasa. Terima kasih Apik Gaming bagi aiskrim. Terima kasih. Semoga Allah mudahkan urusan, Masya murahkan Allah. rezeki. Itulah antara azam kita orang. Kita orang share sini lah, korang aminkan lah. Moga-moga Allah terima. Yang pertama kita orang nak bebas hutang. Ni yang pertama, kita orang nak bebas hutang. Tak nak ada apa-apa hutang sekalipun kat atas muka bumi ni. Kita orang nak hidup dalam keadaan orang yang tenang. Faham tak? So kita orang nak settlekan hutang rumah. Yang pertama. Yang kedua kita orang azam. Selain tu kita tak ada hutang pun. Ya. Rumah sahaja. Yang kedua, sebab rumah ni terpaksa hutang kan. kita orang nak tunaikan umrah insya-Allah tahun ni. Dan yang ketiga, azam tahun ni untuk kurus 4 bulan negara jauh insya-Allah. Mana tahu Allah pilih keluar setahun, insya-Allah doakan. Dan nak hidupkan 5 amal masjid dan 5 amal rumah secara istiqomah. Amin, insyaAllah, amin. Korang tolong aminkan. So korang boleh share korang punya azam. Tak kisahlah azam untuk tahun ni ke, azam untuk bulan puasa ke. Bolehlah share, sama-sama kita doakan dan aminkan insyaAllah. Kalau korang ada soalan ke, nak tanya boleh tanya. Terima kasih pada yang join. Korang tolong bantu like. Dah 6.6k. Kita road to 10k insyaAllah. Road to 10k. Road to 10k. 10,000 like insyaAllah. Tolong FYP kan. Dia sebab nanti kalau dah sibuk, kita orang dah tak boleh nak simbang dah. Kejap lagi kalau dah sibuk, dah penuh orang, memang kelang kabut lah. So boleh simbang ni, boleh lah simbang sikit-sikit kan. Nak simbang, kau nak tanya ke apa, insyaAllah. Mana info bang? Terima kasih korang sebab join live. Terima kasih. Siapa ni? Apex Gaming, Ahlia Zuhimi, Abu Mansur, Fazila, Syabab Islam, Monster, Koko, Zun Nurain. Terima kasih semua yang join live. Yang tolong like, yang tolong share, tolong komen FYP, yang bagi gift. Share bang lagi kisah-kisah sahabat ke. Jam. Kita tengah bakar sate sambil tu. So nanti kalau dah start ramai orang, biasanya petang-petang orang balik kerja macam tu, dia dah start pack. So bila dah start pack, kita dah tak boleh nak sembang-sembang sangat. Kena settlekan customer punya order. Terima kasih Ahlia Zuhimi, tolong like. Road to 10k, 10k InsyaAllah. Ni ada yang dah pergi ke rumah hijau dan kata dah on the way nak datang. So kalau korang on the way ke, korang nak datang ke, nasi impit 5 abang. Ni apa? Tak faham sangat. Tanya dia ayam berapa, daging berapa. So insyaAllah nak share lah satu kisah. Nak tak? Like sikit. Okay, 7,000 like dulu. 7,000 like, 7,000 like. 7,000 dah dekat 7,000 dah, 10,000 lah. Okay, so
ada satu kisah sahabat dan juga sahabiah, iaitu kisah Ummu Sulaim. Pernah dengar Ummu Sulaim? Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Jadi satu orang wanita yang mulia, satu orang sahabiah yang sangat baik, masya-Allah, cantik dan sebagainya. Jadi ada satu orang lelaki yang belum Islam. Nama dia Talha. Nama dia Talha. Jadi Hazrat Talha ni Talha. Tapi kita Melayu Talha. So sebenarnya Talha. Ta lam ha ta. Jadi Talha ni sebelum Islam dia telah jumpa dengan Ummu Sulaim. Dia berminatlah dengan Ummu Sulaim untuk jadikan isteri. Jadi Ummu Sulaim bagi tahu apa, aku tak nak. Sebab apa? Talha ni dia ada kedudukan, dia ada harta, dia ada paras rupa yang sangat cantik, yang handsome lah. Dan dia ada dalam kalangan golongan yang bangsawan. Jadi dia bagi tahu, dia kata apa? Kau tak terkesan ke dengan aku yang ada segala-galanya? Jadi Hazrat Sayyidatina Ummu Sulaim ni, dia bagi tahu apa? Sesungguhnya aku tak pandang benda tu, dan aku hanya inginkan kau masuk Islam. Jadi dia bagi tahu, aku nak menikahi kau, nak menikahi kamu, wahai Ummu Sulaim. Tapi Ummu Sulaim bagi tahu apa? Kalau betul kau berminat, aku nak kau masuk Islam. Jadi Talha ni, Hazrat Talha ni, dia begitu pelik macam mana satu orang wanita pada zaman tu yang mementingkan kedudukan, yang mementingkan kekeluargaan, nasab, mementingkan harta benda dan sebagainya, sedikit pun tak terkesan. Bahkan hanya terkesan dengan agama. Saya nak Ummu Sulaim ni. So dia macam pelik. Macam mana boleh satu orang wanita boleh rasa macam sedikit pun tak terkesan. Jadi dia pun macam pelik. Dia pun nak try, nak kaji, dan dia pun telah masuk Islam. Bila dia masuk Islam, barulah dia berkahwin dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Maka Hazrat Talha radhiyallahu anhu satu orang sahabat, dan ulama bagi tahu dia telah jadi satu orang sahabat yang cintakan akhirat sehingga dia telah syahid di jalan Allah SWT. Ulama bagi tahu macam mana satu orang wanita yang begitu sayang pada agama menyebabkan Islamnya orang lain, dan juga orang tersebut bersedia untuk syahid di jalan Allah SWT. Asbab pengorbanan satu orang wanita, asbab fikir satu orang wanita, asbab tashkil, iaitu ajakan satu orang wanita ke arah agama. Sebab tu wanita kita ni hebat. Tapi kalau kita tak gunakan dia ke jalan yang betul, perkara agama, dia hebat tapi perkara lain. Kalau dia tak disibukkan dengan agama, dia akan sibuk. Tapi dengan sibuk selain pada agama, dia akan sibuk dengan rumah dia akan sibuk dengan pemakaian dia akan sibuk dengan dapur dia. Sebab itulah bila wanita kita sibuk, maka lahirlah dapur dalam rumah kita adanya restoran. Daripada rumah kita ada restoran, adanya panggung wayang, hotel, disco, playground. Bila kita tak usahakan wanita kita usaha agama, maka lahirlah macam tu. Macam mana? Sebab tu kalau kita tengok kehidupan Nabi dengan sahabat, rumah tak ada apa-apa. Macam mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu ketika pergi ke rumah Nabi SAW, nak tengok macam mana, nak jumpa Nabi. Jadi bila dia masuk je, dia bagi salam, dia tengok ke kanan, depan, keliling, dia tengok tak ada apa-apa. Menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Begitu sedih. Macam mana satu orang manusia, Nabi SAW, macam mana satu orang manusia, pemimpin sekalian umat, yang mana Nabi SAW merupakan Nabi dan juga Rasul yang terakhir, kekasih Allah, Nabi yang terakhir, tapi menjadi Nabi yang pertama akan masuk syurga Allah, dalam keadaan rumahnya tak ada apa-apa. Hari ni kalau kita tengok macam mana raja-raja, sampai kaki kalau nak solat kan, Nabi nak solat kena alihkan sikit kaki Aisyah radhiyallahu. Begitu sempitnya rumah Nabi SAW. Jadi macam itulah. Tapi kita sekarang ni belum untuk membesarkan lagi rumah kita. So kita nak belajar lah sebenarnya, supaya belajar hidup syukur, belajar hidup sederhana. Sebab tu penting belajar
dalam keadaan sederhana. Hidup sederhana, cara sunnah Nabi SAW. Kadang kita tak rasa syukur dengan apa yang kita ada. Kita akan rasa macam sebab tu untuk dunia hari ni kita banyak tengok orang yang lebih daripada kita. Sedangkan apa yang dia ajar untuk perkara dunia, kita kena tengok orang yang lebih kurang daripada kita. Dan perkara agama, kita kena tengok orang yang lebih. Barulah kita tak terkejar-kejar urusan dunia. Hari ni orang dunia kita nak kejar macam dia. Memang susah lah. Jadi macam tu lah sahabat yang ada pada zaman Nabi SAW. Masya Allah, terima kasih Apex. Saya duduk. Yang mana hari ni kita belajar untuk syukur apa yang kita ada dan tak terkesan apa sekalipun. Kita hanya terkesan dengan Allah SWT. Kita hanya terkesan dengan janji-janji Allah dan juga janji-janji Nabi SAW. Hari ni cuba bayangkan kalau kata Agung kata insya-Allah Hanif esok ambil 1 juta, janji kita deal, esok pergi ambil. Happy tak? Happy. Kalau kita dah deal buat bisnes, contohlah macam kita ada customer. Tak tu kalau buat bisnes, kalau tiba-tiba ada orang datang nak bagi duit kat kita tanpa sebab, tanpa apa-apa. Maksudnya tengah buat deal nak bagi 1 juta, happy. Jadi bila tak jadi, kita akan rasa sedih. Bayangkan janji-janji Allah SWT, macam mana kita rasa seronok kan untuk dengar apa yang Allah SWT janji. Apa janji Allah SWT, apa janji Nabi SAW, ni yang kita nak dengar. Orang yang bagi masa dia untuk agama, yang sibukkan diri dia. Nabi SAW beritahu apa? Ada 7 golongan. Sab'atun yuzillumullah yawma la zilla illa zilluhu, imamun adilun wa syabun nasya fi ibadatillahi. Ada beberapa golongan, 7 golongan yang mana golongan tersebut akan mendapat naungan di arasy Allah SWT. Waktu tu semua hiruk pikuk, semua dalam keadaan risau, takut. Tapi ada beberapa golongan, ni Nabi cerita, ada beberapa golongan yang dia akan selamat, dia akan tenang. Jadi siapakah golongan tersebut? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Sebab tu hari ni manusia umat zaman semua berebut nak jadi ketua. Kalau kita hari ni dalam mesyuarat ke, mesyuarat dunia lah, mesyuarat meeting kita ke, apa-apa ke, siapa nak jadi ketua? Saya sedia jadi ketua. Sedangkan zaman Nabi dengan sahabat semua takut untuk terima jawatan pemimpin, jawatan ketua. Kalau boleh elak-elak. Ini beza lah kita dengan sahabat. Takut nak pegang jawatan pemimpin. Sebab apa? Berat. Allah akan tanya kita. Apatah lagi kita pemimpin. Seorang penggembala kambing pun Allah akan tanya atas kambing, gembalaan dia kan. Bayangkan orang yang dah kahwin ni, isteri, anak, dia tak sembahyang, aurat dia terdedah, suami akan ditanya. Biarlah si isteri kata suami ni kolot kan, apalah abang ni, benda simple dalam rumah pun kan, takkan nak jaga. Contoh kan, alah buka pintu sikit je kan, nak buka pintu sikit tak pakai tudung ke kan, mana ada orang nampak siang-siang. Kadang-kadang nak sedai baju kan, kadang-kadang lah, bukan kita lah. Ni bagi contoh lah. Kadang-kadang nak sedai baju kat luar, alah bukan ada orang nampak pun, tapi Allah nampak. Macam tu lah kita. Sebab tu kita nak lahirkan manusia yang bertakwa. Macam mana takwanya sahabat dan juga sahabiah. Macam mana Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Umar kan, ada satu orang wanita, dia jual susu, tak silap, susu ke minyak wangi, kisah tu. Jadi dia jual susu dengan mak dia. Terima kasih Api Gaming. Jadi dia jual susu. Bila dia tengah nak jual susu, jadi mak dia kira susu tu cair kot. Kan susu tu dia nak tambah timbangan, dia tambah sikit air. Dia nak cukupkan timbangan supaya jadi, genap. Yang si ibu ni kan, dia kata apa? Alah, kita letaklah air sikit kan. Jadi si anak ni, satu orang wanita yang bertakwa, dia kata apa kan, tak takut ke kan, macam mana kalau Amirul Mukminin terlihat, ternampak, terdengar. Sayyidina Umar. Jadi si ibu ni dia kata apa, takkan Umar boleh dengar. Dan waktu tu dengan ketetapan Allah, Sayyidina Umar lalu tepi rumah tu. Memang lalu tepi rumah dan dia dengar perbualan anak dan juga ibu dia. Jadi Sayyidina Umar ni macam Masya Allah kan?
begitu kagum ada satu orang rakyat pada zaman dia dalam keadaan beriman yang macam tu. Jadi si wanita ni kan, dia bagi tahu apa, walaupun Umar tak nampak, Tuhan Umar akan nampak. Iaitu Allah SWT akan nampak. Jadi begitulah keyakinan sahabiah zaman Nabi. Macam mana kita hari ni? Contoh macam mana hari ni isteri semayang lambat kan. Jadi bila suami tanya, dia kata apa? Memanglah sibuk apa semua. Dia memang boleh tipu, tapi Allah tetap nampak. Allah tetap Maha melihat. Jadi sebab itulah hari ni kita nak belajar. Orang kata jadi seorang yang bertakwa kan, orang yang beriman. Kita hari ni mungkin boleh cakap, saya lah boleh cakap, tapi nak amal tu susah. Sebab tu untuk perkara agama ni dia memang kena cakap. Dia tak ada cara lain, dia kena cakap. Terima kasih Apek. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tak wajib pun duduk, saja je sharing. Kita orang ni isi masa lapang. Jadi kita hari ni nak jadi satu orang yang bertakwa lah kan. Nak belajar sifat sahabat supaya tak terkesan. Kadang tu lah kita hari ni orang kata kita nak belajar zuhud. Ni belajar zuhud macam Siti Khadijah radhiyallahu anha. Hidupnya seorang yang kaya tapi meninggal penuh dengan tampalan dekat bajunya. Ni salah satu tampal. Masya-Allah, baru satu abang. Tak. Siti Khadijah 70. Kan. Sahabat yang paling banyak tampalan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pernah ada kisah dia berlumba antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa paling banyak tampalan ke? Jadi ada kisah kisah Yahudi dalam Islam. Dia cuba cari siapakah sahabat-sahabat Nabi. Jadi waktu tu pemimpin Sayyidina Umar kot ke Sayyidina Abu Bakar. Tak pasti riwayat ni tak pasti. Jadi dia jalan, dia tengok kan. Punya Sayyidina Umar dia ada tampalan. Bila dia cek bukan. Zaman Sayyidina Umar. Dia cek dia tengok tampalan tapi tak cukup. Rupanya ada satu tapi dekat bawah ketiak. Tak nampak. Begitu zuhudnya pemimpin. Ini kalau nak cari pemimpin macam tu susah lah. Ni pun tak nampak kan ni? Kena tengok lah. CEO dia Macam mana bang nak istiqomah pakai serban bang? Sebab bila keluar alim rasa susah nak pakai. Bila keluar alim rasa susah nak pakai. Maksudnya belajar madrasah Dia sebenarnya itulah. Kadang pakai serban ni bukan sebab kita orang alim ke orang apa. Tak, kita nak belajar hidupkan sunnah tu je. Kita supaya apa, untuk hidupkan sunnah ni dia kena ada kekuatan. Dan kita minta dengan Allah supaya Allah bagi petunjuk, bagi kekuatan. Korang bayangkan awal-awal dulu memang rasa macam malu, segan seorang je yang pakai kan. Tapi sampai satu tahap aku buat bukan kerana manusia kan. Kita belajar nak ikut cara Nabi. Nak orang kata hidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Orang yang hidupkan sunnah aku tanda dia cinta pada aku. Siapa yang cinta pada aku, kata Nabi SAW, dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Bukan senang. Apa bukti kita cinta Nabi kan? Sebab tu hari ni masalah ada beberapa golongan lah. Adalah beberapa golongan dia begitu anti kan. Dia kata ini bukan anti dengan pemakaian serban jubah ni bukannya pemakaian Nabi, ini pemakaian orang Arab. Abu Jahal pun pakai jubah. Faham tak? Dia bukan pasal Abu Jahal pakai kita tak boleh pakai, tak. Sebab Nabi pakai. Nabi pakai, apa yang Nabi pakai, Nabi minum, kita nak itibak sunnah. Faham tak? Yang terbaik, contoh Nabi pakai baju daripada Parsi. Itu yang terbaik. Tapi kita tak dapat. Nak buat macam mana? Pakailah supaya pakaian kita mirip dengan kehidupan Nabi. Jadi berkaitan dengan serban ni, pakai je lah kan. Hidup ni pun sekejap je, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apa kita nak malu kan? Lebih baik malu dekat dunia daripada kita malu jumpa Allah SWT kan? Mudah-mudahan. Dan nak belajar pegang satu perkara lah. Sebab bila kita pakai serban, pakai kurta, jubah, tak kisahlah pakai apa-apa, bila kita mati, kita accident ke apa, mudah orang kenal kita adalah orang Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Uzi. Saya ni dulu ketua guru dekat Dapat Al-Mustaqim. Desa Guna. Pasal Madinah yang kenalkan dulu. Oh yang tu, ya ke? Okay. Ingat. Sekarang dah dekat. Sekarang saya dah jadi cikgu dekat Serai 19. Ni ada dekat sekolah ke?
Betul-betul. Nak tutorial serban. Oh, ada lah tutorial. Tutorial serban kalau tak silap dekat TikTok ada. Dah letak. Nanti kita check balik. Rasanya ada tutorial dekat TikTok. Nanti abang ni buatkan. Sekejap ada orang call dia. Saya ada tentang lecturer dekat universiti, saya faham. Macam tu, dan subjek dia ajar tu saya dapat C. Dekat je. C. Okay. Itulah. Boleh. Doalah banyak untuk supaya kita dapat istiqomah, insya-Allah. Abang, tambah bang? Apa? Ni tambah lagi 5 ayam 5 daging. Rasa tu cukup untuk orang yang nak makan tu. Kata dia datang makan. Tapi untuk orang yang order ni tak cukup ni. Apa? Tadi siapa tanya tu? Cakap saya ada tentang lecture apa ni? Tutorial serban. InsyaAllah nanti kita buat. Saya ada tanya tentang lecturer dekat universiti yang fahaman macam tu, dan subjek dia ajar tu saya dapat C. Jangan risau, gagal C apa? Tak apa. Dapat D gagal sekali pun tak apa. Jangan gagal ke akhirat. Jangan sesekali kita gagal ke akhirat. Jangan sekali-kali, jangan minta pun. Kalau kita gagal tak boleh balik dah. Hari ni orang matilah orang yang paling nampak dan orang yang paling menyesal kat atas muka bumi. Spray sekejap ni. Kipas dengan spray. Jadi kita jangan rasa takut ke apa. Dunia simple je. Sebab tu yalah, kita doa lah. Kita pun tak tahu siapa betul, siapa salah. Selebihnya kita berserah dengan Allah SWT. Kita minta Allah SWT pilih kita, bagi kita kefahaman agama yang betul. Belum lagi cerita berkaitan dengan khuruj. Ada orang kata ada lagi ke khuruj fisabilillah zaman sekarang? Ada lagi ke? Sebab khuruj yang zaman Nabi, yang Nabi SAW tu qital, bunuh. Jadi sekarang ni kita dah tak ada perang. Ada lagi ke? Boleh pakai ke fadilah khuruj yang ada? Itu pun ada orang petikai kan. Jadi benda tu sebenarnya ada perbahasan ulama. Sebenarnya kita nak khuruj, kita nak keluar dari Sumatera untuk lawan nafsu kita. Berapa tak 10-10? Bang, asal harga emas makin naik. Tengah tunggu 260 tak turun asyik naik je. Sorry lahir tajuk. Memanglah, mana ada turun. Emas ni makin naik. Dah cakap dah. Hari tu suruh beli, tak nak beli. Studentnya dah daftar public ke belum? Dah daftar ke belum? Daftar sekarang. Klik link ni. Cepat-cepat daftar. PM. Pergi rumah hijau, tekan dekat rumah purple. Dia macam ni lah, emas. Okay, korang kena faham satu perkara. Kalau ikutkan harga USD, emas ni dah naik. Tapi kenapa harga ringgit tak naik-naik? Dia sebab tak ada siapa yang boleh kawal harga emas. Okay, nak daftar kat mana bang emas tu? Okay, sekejap. Korang boleh tak? Okay, jap. Korang PM lah, PM. Mana ni? Boleh tak korang sekarang ni, okay, mana komen? Okay, tolong save nombor tu dan PM sekarang. Rumah hijau sekarang. Okay, macam mana tak boleh lah nak pin. Tak boleh, tak pandai. Korang PM sekarang. Okay. Dia sebab harga emas ni dia macam nak cakap, kita rasa terbalik ni kan. Ayam sana lagi ni. Tak, abang dah biasa tu. Okay, dia pasal kenapa harga emas makin naik. Sebab dia dah pernah turun. Bila dah pernah turun, dia dah bagi peluang untuk kita menyimpan emas. Tapi kalau kita tak grab, kita tak simpan emas, kita lah orang yang rugi. Okay, so emas ni memang dia akan sentiasa mahal. Korang jangan risau. Cuma tunggu masa je. Jadi ramai prediction daripada jangan tunggu lah. Dia
Jadi ramai prediction daripada kalangan orang-orang yang pakar ekonomi, pakar IT. Pakar IT dan juga ekonomi. Bukan macam tu lah. Pakar IT, pakar ekonomi juga Jago sukan dan jutawan. Astagfirullahaladzim. Dia sebab banyak pakar-pakar ekonomi dekat Malaysia dan juga luar negara. Diorang dah predict yang memang harga emas tu sepatutnya sekarang ni dah naik. Cuma dia tak hit lagi. So sebab apa? Yang pertama, inflasi. Barang naik, terlampau mahal. Tak boleh kawal. Mata wang jatuh. Yang kedua, harga mata wang makin menyusut. Nilai mata wang ni makin rendah. Sebab tu kita rasa barang mahal. Faham tak? Contoh harga barang sate. Ni barang sate semua dah naik dah. Tapi kita masih kekalkan lagi harga daging. Dah lah, kita jujur beritahu harga daging untung tak banyak macam ayam. Tapi orang suka daging. Faham tak? Sedap, lembut. Tapi kita orang untung tak berapa banyak. Sebab apa? Barang naik. Jadi sebenarnya bukan barang yang naik, tapi ringgit kita jatuh. Kuasa untuk membeli tu jadi kurang. Contoh dalam RM100, okey. Kalau 10 tahun dulu RM100 kita boleh beli 1000 daging. Contoh. Tapi sekarang ni RM100 tak boleh nak beli 1000. Dia boleh beli 500 daging je. Mana hilangnya lagi 500 daging tu? Kemana hilangnya duit tu untuk membeli lagi 500 daging? Inilah inflasi. Okay. So sebab tu kita kena simpan emas. Sebab apa? Kalau kita tengok dulu kini dah selama-lamanya memang emas ni valid. 1 dinar bersama seekor kambing. 1 dinar seekor kambing. Memang betul. Hari ni 1 dinar 1200. Memang betul boleh dapat seekor kambing. Kambing golek 1200. Faham tak? So nak bagi tahu yang apa orang kata, emas memang makin mahal. Okey. Jadi macam tu lah. Sebab tu kita orang ni banyak cerita berkaitan dengan emas ni, sebab kita nampak benda tu, kerisauan, kebimbangan. Tapi yang terbaik kerisauan, kebimbangan untuk akhirat lah. Dunia ni risau sikit-sikit tak apalah kan? Tapi yang paling penting kerisauan akhirat. Kena risau macam mana hari ni kalau kita tak jaga sembahyang. Itu kerisauan utama kita. Risau tak beli emas tak apa. Okay. Belajar. Orang Melakau cakap belajar. Macam tu lah, insyaAllah. So kalau korang nak simpan emas, tekan link tu 013 tu. Dia tak ada link. Maksudnya korang save nombor ni dan terus je. Nanti saya terus bagi link apa semua, korang boleh baca kat situ. Boleh baca, boleh daftar, boleh beli, semua kita ajar lah. Jangan risau. Benda ni boleh jas, dunia boleh jas. Dekat akhirat tu tak boleh nak ijaz dah kan. Okay. So insyaAllah macam tu lah. 20, 30, 40. Banyak je. Oh ni akak ni. So dia dah pukul 6. Jadi dia sibuk ni. So kita nak buat kerja dululah. Yang ni dakwah infradi. Ni dikira satu orang. Walaupun ramai yang tengok, tapi dia dikira satu bos dakwah sekali. Hari ni kita nak tengok Kak Daya bakar sate. Dia kena training. Kita baru intern. Kita budak intern. Baru belajar nak bakar sate. Wow, dah 11.1. Bagi kasih 13,000 pula. 13,000. Tap. 15 lah. 15k. Like sikit macam ni. Like sikit ni budak intern nak belajar bakar sate ni. Cuba try. Saya pegang kuat sangat kot. Tak lah, memang kat dalam tu tadi. Lepas tu satu ni dia punya ini tu. Cuba
cuba kipas. Pokok ekonomi. Aku suka negara Tuhan. Yang tu 6.5. 10 ayam 10 daging tu 6.5. 10 ayam 10 daging? Yang ni Ni nak 6.5. Dia nak buka puasa. Tap. Belanja sikit. Jadi macam tu lah. Okay, so jangan lupa untuk teruskan kehidupan kita macam biasa. Belajar yakin. Bagi masa untuk agama ni pun dah nak masuk bulan puasa, bulan Ramadan. So kita dah tak ada masa dah kan? Kita pun dah tak ada masa dah. Banyak. Okay, dah ada pakai ke nasi sikit. Sebab takut nanti dia Tak, dia dah kata dia orang ni dah sangat selesai. So kalau korang nak order sate, korang boleh klik je link dekat profile bio. So kita tengah bakar sate lagi untuk customer kata nak datang makan pick up makan kat sini kat gerai. nak datang? Ha? Ha? Apa yang nak datang? Ni yang Aina apa Sakinah? Yang mana? Yang Aina Sakinah ke tadi tu kot. Oh, Dia kata dia on the way. bungkus ke apa? Tak, dia datang nak makan. Berapa? Dia nak 5 ayam 5 daging. Lepas tu ada satu lagi tu 7 daging sahaja. Berapa orang? Tak sure. Okay, ni ada salji. Salji turun dekat Seri Muda. So begitulah kisahnya. Kita sharing-sharing lah. Mana kita boleh share, kita share. Okay. Dah ramai orang rindukan Haris ni. Dah lama tak buat live dengan Haris. InsyaAllah nanti kita buat live dengan Haris malam ni. InsyaAllah. Ya, tapi setiap kali balik je, macam kalau hujan, kalau balik hujan kan, maksudnya macam ujung-ujung dah nak tutup gerai tu hujan, biasanya Umi terus balik, terus tukar baju apa semua sebab dah basah, apa kena hujan apa semua. So tak adalah buat live. Tapi kalau balik cuaca elok, tak hujan, balik tu sempat nak buat live dengan Haris. InsyaAllah nanti malam ni kalau tak hujan, okey semua, bolehlah buat live dengan Haris. So lepas balik daripada gerai, buka gerai ni, tutup gerai, kita boleh ni pergi ambil Haris. Kalau tak, biasa Abi dia je yang ambil Haris. Terima kasih korang yang tolong like, tolong share, tolong komen. Semoga Allah murahkan rezeki, mudahkan urusan, insya-Allah.
mesej dah tadi. Dia online je ni. Dia tanya dah. Tak reply. Tapi dia online je tu. Tak tahu dia berapa kenderaan masa sampai tu berapa. Ni dia dah read dah. Kilometer dari sini. Dekat Puchong Expressway, Subang Jaya. Okey, nak tutorial makan sikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ni yang reject. tak kuat sikit ni. Sikit je. Dah. Jangan tumpah tau. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Hari ni hari wanita ke? Ha? Hari ni hari wanita ke? Selamat hari wanita dia orang kata. Setiap hari ada cerita. Beli ya pak? Dah ke bang? Ha? Dah ke? Dah apa? Nak off live ke? Boleh. Ikut. Makan dulu. Boleh